Sehingga tuan-tuan, daripada Baitul Maqdis Nabi naik ke langit ketika tu tuan-tuan. Yang ni mukjizat yang kedua, lain pula. Dalam Quran Allah ceritakan tuan-tuan mukjizat yang kedua ni dalam surah An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ni dalam surah An-Najm. Allah ceritakan bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit ketika tu. Dan juga tuan-tuan, peristiwa Mi'raj, Nabi daripada Baitul Maqdis naik ke langit tuan-tuan, yang ni adalah merupakan tuan-tuan mukjizat yang tidak ada langsung makhluk maupun malaikat, jin ataupun syaitan yang mampu untuk buat macam Nabi buat. Mukjizat bagi seluruh makhluk ketika naik ke langit. Ustaz, kan Nabi naik dengan Jibril? Ya, Nabi naik dengan Jibril. Tuan-tuan, ketika mana Nabi naik dengan Jibril, sampai satu ketika tuan-tuan, Jibril tak boleh naik dah, berhenti takat tu. Nabi Muhammad naik lagi tinggi. Ini keadaan yang berlaku. Sagi kita akan cerita. Ni baru sampai kat session satu ni. Baru nak mula naik. Baru nak mula naik. Tuan-tuan, nak cerita tuan-tuan berkenaan tentang bagaimanakah besarnya alam langit, alam yang keempat, alam langit. Ini tuan-tuan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat, yang sangat hebat. Tuan-tuan tengok, Nabi Muhammad daripada bumi naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, keenam, ketujuh. Lepas dari langit yang ketujuh tuan-tuan adalah kursi Allah. Lepas kursi Allah, arasy Allah. Kemudian barulah Sidratul Muntaha. Berapa lapis? Daripada langit naik kepada kursi Allah, naik kepada arasy Allah, naik kepada Sidratul Muntaha. Inilah habis. Sidratul Muntaha last sekali, tuan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ceritakan bagaimanakah besarnya kursi Allah dan juga langit. Langit yang sampai ketujuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langit yang sampai ketujuh dan juga kursi Allah Subhanahu wa taala, perbandingan dia tuan-tuan adalah bagaikan lubang cincin yang dilemparkan dekat tengah padang pasir. Tuan bayangkan. Lubang cincin tu langit yang ketujuh. Padang pasir tu kursi Allah Subhanahu wa taala. Itu kursi Allah. Besar mana? Tak tahu, tuan bayangkan. Kalau macam tu lah tuan-tuan, langit ketujuh dan juga kursi Allah, agak-agak kita besar mana waktu tu? Kuman pun tak ada kita tu. Dan dalam hadis yang lain, Nabi cerita kepada tuan-tuan bagaimanakah besarnya kursi Allah dan juga arasy Allah Subhanahu wa taala. Perbandingan antara dua ni, kursi dan juga arasy. Kursi adalah bagaikan lubang cincin yang dilemparkan dekat tengah padang pasir. Padang pasir tu adalah arasy Allah. Lubang cincin tu kursi Allah. Boleh bayang tak besar mana? Tadi yang dunia langit yang ketujuh dengan kursi, lubang cincin dan padang pasir, iaitu kursi. Kursi dengan arasy, kursi besar lubang cincin, arasy Allah Taala besar padang pasir ketika tu. Besar mana? Wallahu alam, kita pun tak tahu nak cerita besar mana. Manusia ketika tu tuan-tuan tak ada apalah, kan? Tapi kita hari ni tuan-tuan berebut tanah. Betul? Padahal tuan-tuan tak ada apa-apa kecil ya bumi ni, tapi berebut, bergaduh adik-beradik tuan-tuan. Hari ni betul? Pak meninggal, tinggal tanah, berebut antara adik-beradik ni nak tanah ni. Padahal bukan besar mana pun, sekangkang kera je. Kecil lah. Tapi tuan-tuan berebut dekat di antara adik-beradik ni. Ada saya pernah jumpa tuan-tuan, ada seorang cerita kat saya. Lepas kuliah dia main jumpa. Dia tahu ustaz tahu tak? Ni apa nama tu? Yang si ibu ni mak ni sebelum dia meninggal, dia tak meninggal lagi lah. Jadi dia tua lah. Jadi yang si ibu ni dia duk bagi duit ataupun duk bagi harta kepada adik bongsu dan juga adik yang nombor 3. Anak nombor 3 dengan anak nombor 5. Dia duk bagilah, bagi tanah ni, bagi rumah ni sekian. Benda ni tuan, apa yang mak bagi ni sampai kepada abang sulung, abang long.
Abang long main jumpa dengan mak abang long kata apa? Awak mau bagi kat depa ya, awak kami ni bukan anak mak ke? Ni bahasa tu. Mak bagi kat depa saja, bagi dekat anak nombor 3, bagi kat anak nombor 5. Habis kami ni abang long ni. Habis kami ni bukan anak mak ke? Kami pun anak mak juga, awak yang mak bagi kat depa ya, awak tak ada bagi kat kami. Ni tuan. Berebut. Harta berebut tuan-tuan. Ustaz, bukan salah ke gitu ustaz? Mana salah dia? Mak tak meninggal lagi. Bila mak tak meninggal lagi, harta tu harta mak. Ikutlah mak nak bagi kat siapa pun. Kan? Mak hidup lagi, mak kata nak bagi dekat anak nombor 3. Ikut sekali lah, itu hak dia. Kan? Dia kata nak bagi tanah ke, nak bagi rumah ke, nak bagi gelang emas ke, ikut sekali lah. Tapi tuan-tuan, bila main dengan ekonomi yang melesek pada hari ni, yang abalong tu dia berasa macam, hang ni dapat, aku tak dapat pun. Dia kata dekat mak dia, saya mak ni anak sampai 6 orang. Tu adik bongsu tu dia menikah tak lagi. Saya ni nak pakai duit banyak ni. Kenapa bagi kat dia? Tu dia kata pada mak dia gitu. Mak dia terasa hati tuan, jumpa dengan kita. Cerita sekian. Saya kata tak boleh gitu. Tuan, tak boleh gitu. Tapi tuan-tuan, main dengan harta yang ada pada hari ni tuan. Mak tak meninggal lagi pun pakat bergaduh lah. Pak tak meninggal lagi pun pakat bergaduh lah. Apatah lagi tuan-tuan, kalau mak ayah meninggal, lagi pakat bergaduh harta pusaka di kalangan adik-beradik. Tak beritahu siapa apa dah hari ni. Punya pulun nakkan tanah tu. Padahal tuan-tuan, tanah ni besar mana pun, kalau tak dibandingkan dengan kelebihan dan kekuasaan yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Nabi mula naik. Ni baru nak naik ni. Kan baru nak naik. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan nak naik ke langit. Ketika naik ke langit tuan-tuan, Nabi Muhammad pijak di atas sebuah batu. Batu yang besar lah. Dan tuan-tuan, ketika Nabi naik, batu ni pun nak ikut juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk naik. Nabi tahan batu. Pasal apa batu tu nak naik tuan-tuan? Disebabkan batu tu cintakan kepada Rasulullah. Nabi pijak di belakang dia pun dia rasa seronok. Batu rasa seronok. Batu yang tak ada perasaan pun tuan-tuan rasa seronok. Apatah lagi kita hari ni kalau tak ada perasaan juga tak tahu nak kata lah. Batu nak ikut Nabi. Dan diriwayatkan tuan-tuan, batu tu hari ni dalam keadaan terapung sampai ke hari ni. Sebab itulah yang dibuat apa? Tutup terus. Tutup tak bagi nampak. Pasal apa tuan-tuan? Sebab takut orang ambil khurafat tentang benda ni. Dikatakan batu tu tergantung. Yang ada pada hari ni lah tu yang dia buat tutup kubur-kubur atas tu. Kan batu tu. Pasal apa? Sebab sejarah dia batu ni nak ikut Nabi Muhammad naik ke langit ketika tu. Naik ke langit tuan-tuan dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nabi naik ke langit sampai langit yang pertama, langit yang kedua, langit ketiga. Langit yang pertama tuan-tuan berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan juga Nabi Isa alaihissalam. Ni tulis bagi elok. Langit yang keseluruh tuan-tuan berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Inilah tuan-tuan Nabi Musa yang tahan Nabi ketika Nabi turun. Dan ketika itulah Nabi Musa minta untuk Rasulullah minta lagi diskaun kepada Allah Subhanahu wa taala daripada 50 waktu kepada 5 waktu sahaja. Ni tuan-tuan. Dan juga ketika mana tuan-tuan naik lagi langit yang ketujuh, inilah tuan-tuan Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar dekat Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur tuan-tuan adalah tempat di mana para malaikat tawaf di langit. Nabi nampak alat ni, Nabi nampak alam ni, alamus sama. Alam langit tuan-tuan, berpuluh ribu malaikat ketika tu yang berpusing dekat Baitul Ma'mur. Dan Nabi menyebutkan tuan-tuan, Nabi kata bila mana malaikat sekumpulan yang bertawaf dekat Baitul Ma'mur keluar kumpulan ni, masuk balik kumpulan yang baru, kumpulan yang keluar tadi ni sampai ke hari kiamat tak boleh masuk dah. Pasal apa? Pasal dia berotok panjang lagi ni. Tu boleh bayang tak? Macam manakah keadaan besarnya langit ketika tu. Sebab tu tak heran tuan-tuan, kalau kita cerita
kursi Allah dan arasy Allah beza dia di antara lubang cincin dan juga padang pasir. Sebab tu tak kisah, tak heran bila mana Nabi cerita 7 dan kursi Allah di antara besar lubang cincin dan juga padang pasir. Sebab tu tak heran. Sebab tuan-tuan, Baitul Ma'mur di atas lagi besar berkali ganda nak dibandingkan dengan bumi kita yang sangat kecil ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dalam kisah tuan-tuan, cerita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, nampak kekayaan Allah. Manusia yang ada pada hari ini tuan-tuan, sebahagiannya dia tak cari Allah, tapi cari yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak minta tolong dekat jin. Yang ada sebahagian hari ni. Kan? Minta maaf sebut tuan-tuan. Kawan tu dia kena rasuk dengan jin. Bawa jumpa dengan Tok Bomo, cari Tok Bomo juga. Tak apalah. Bila cari Tok Bomo tuan-tuan, Tok Bomo tu pun dia buatlah. Dia buat baik elok. Oh, rupa-rupanya yang Tok Bomo tuan-tuan, dia buang jin yang kacau tadi ni dengan dia bubuh jin dia. Dia berubat pakai jin. Tak jadi manalah, buang jin bubuh jin. Sama keluar mulut buaya masuk mulut singa, lebih kurang gitulah. Dia buang jin, dia bubuh jin dia. Saya sembah tuan-tuan ni ada 2-3 orang. Dia kata cara. Dia berubat pakai jin. Kawan tu kena rasuk, dia buang jin, dia bubuh jin dia. Tuan-tuan, anak murid saya pernah kena rasuk dengan jin, kena kacau dengan jin biasalah kan. Tidur malam nampak ada lembaga hitam rambut panjang. Ada mak ayah bawa pergi jumpa dengan satu orang lah, waris, bawa pergi jumpa dengan Tok Bomo mana tu. Kita pun serah pada waris lah. Dia main kat sekolah, dia kata dulu nampak ada satu lembaga hitam, lah ni nampak ada 2 lembaga hitam. Tak ada di mana lah. Pasal apa nampak 2 lembaga hitam? Rupa-rupanya kawan tu dia berubat pakai jin. Dia buang jin yang lama, dia bubuh jin baru. Jin dia lah kan, khadam dia lah yang jaga. Dan tuan-tuan, dia punya perancangan bila mana dia letak jin dia yang baru ni, jin dia lah, dia letak jin dia untuk jaga budak ni. Last sekali bila sampai satu tahap, mungkin dalam seminggu ke 2 minggu ke sebulan ke tuan-tuan, waktu tu budak tu sakit balik. Bila sakit balik, main balik jumpa dengan Tok Bomo ni. Tok Bomo kata kalau nak buat boleh, ada pengerah dia. Atas pengerah tu lah rupa-rupa tuan-tuan, dia hantar jin pun nak kena renew juga. Lepas 2 minggu renew lain, mai sini. Pandai lah yang Tok Bomo tu buat. Kan? Macam rotek ke lah. Rotek kita tuan-tuan, cukup setahun pergi jumpa dengan DPJ. Cukup setahun jumpa dengan DPJ. Macam tu juga Tok Bomo. Bomo jin ni. Dia bubuh jin dalam kawan tu, ada dia punya expired dah. Takat 2 minggu je. Pasal pengerah tak kuat. Pengerah kuat sikit, tahan sebulan. Macam tu lah kot, Allah Alam. Saya bukan kawan dengan jin, tapi tuan-tuan, kita pun orang cerita benda tu kan. Ni, awak yang kita pergi cari jin, tuan-tuan. Awak tak cukup ke dengan kebesaran yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala? Nak masuk hutan, pergi minta dekat tok nenek moyang. Tok nenek moyang minta izin masuk nah. Tok nenek moyang minta nak kencing nah. Minta kat tok nenek moyang tuan-tuan, yang tu semua menyebabkan lari akidah kita. Tuan. Patut tuan-tuan kita masuk dalam hutan, nak berkemah ke camping ke apa tuan-tuan, minta kepada Allah, bukan minta kepada jin. Tu jin lah tu. Nabi ajak pada kita tuan-tuan, kalau takut risau dengan buruk makhluk yang buat pada kita, apa benda nak kena buat? Minta kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku minta lindung dengan Tuhan yang sempurna daripada keburukan makhluk, jahat makhluk. Minta kepada Allah, bukan minta dekat jin. Tuan, Allah tu maha kaya, Allah maha hebat. Tapi tuan-tuan, hari ni jin yang kacau kita tu, yang saya cerita tadi ni, jin dia bohong kita. Dia pergi ambil berita, satu dekat langit, turun kat bumi, satu yang dia cerita, 9 yang dia reka. Kita pun pakai percaya lah. Tu yang tuan-tuan, hari ni orang hasad dengki, dia buat sihir kat orang pakai jin. Sihir, santau. Kita tuan-tuan, banyakkan baca zikir. Nabi ajak baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pernah berlaku tuan-tuan, ada orang nak santau. Mungkin santau majlis kenduri ke ataupun santau tok guru ke, wallah alam lah. Tok guru pergi makan kenduri. Nak makan kenduri tuan-tuan. Jadi tok guru biasalah, dia amalkan Nabi ajar, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Habis dia baca tuan-tuan, meja hujung sana tu, ni apa nama tu, gelas cawan meletup, pum, pecah habis gocai. Tok guru kata apa? Ni ada orang nak santau ni. Ada orang santau. Mungkin dia nak hantar kat tok guru, tak kena kat orang lain. Tapi kena kat orang lain tu pun tuan-tuan, tak kena pada orang, tak dan kena, pum, meletup benda tu. Mungkinlah sebab tok guru yang mai baca doa tuan-tuan, santau kepada kenduri tu tak kena ke, tak dan kena, pum, meletup, tak ada orang minum air tu. Kan? Ini pernah berlaku tuan-tuan. Pasal apa? Pasal keyakinan. Yakin minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan minta kepada makhluk. Allah tu Maha Kaya. Contoh orang dulu, minta maaf sebutlah, orang dulu tuan-tuan, dia risau dekat anak dia, anak perempuan dia bela saka ditanam kat anak dia. Anak perempuan dia pergi mana-mana, dia takut risau anak perempuan dia ni selagi kena rogol ke, kena kacau ke, kena apa-apa, dia bubuh saka ke anak perempuan dia. Saka ni jaga. Siapa-siapa main kacau, selagi saka ni dia ada lah buat apa-apa kan. Nampak ada rimau ke apa ke, lari pergi orang tu. Dia orang tu dulu lah. Lah tak tahu lah ada ke tak lagi, tak ada lah kot. Kan? Tapi ni kepercayaan khurafat yang ada di kalangan masyarakat yang ada pada hari ni. Dia nak keluar balik ke, nak musafir seminggu, rumah dia tak tahu siapa nak jaga, dia belah hantu raya jaga rumah dia, takut pencuri masuk. Kan? Pasal apa tak yakin dengan Tuhan? Nabi ajak dah tuan-tuan, kalau nak tinggal rumah, takut tuan-tuan rumah terbakar ke, kena masuk pencuri ke apa nak kena buat? Bismillah tawakkaltu ala Allah. Tinggalkan rumah, astaudi'ukallah. Dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah. Astaudi'ukallah, aku serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca doa tu, tapi syarat kenalah rumah tu kunci, jangan tak kunci pula. Kan? Baca doa ya, rumah tak kunci, tak jadi manalah, kenalah usaha, rumah kena kunci, baru baca doa. Ni doa baca rumah tak kunci, pencuri masuk lah. Kan? Maka tuan-tuan, minta kepada siapa? Minta kepada Allah. Allah Tuhan Maha Kaya. Nabi Muhammad bila naik ke langit tuan-tuan, ketika diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala sebut apa? Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nabi Muhammad ketika itu nampak tanda-tanda kebesaran yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan Maha hebat. Keyakinan kita tuan-tuan, iman kita kena mantap, pegangan kita kepada Allah, bukan kepada jin dan bukan pada makhluk. Anak merengek, dia pergi cari tali hitam, buh tali hitam kat sini. Ni, minta maaf sebut lah. Awak yang buh tali hitam ni, dia kata ni nak halau kot ada jin syaitan main kacau ni, buh tali hitam. Ni, pasal apa tak baca doa? Pasal apa tak minta kepada Allah benda ni? Tangkal, tangkal letak dekat bayi. Pasal apa? Pasal takut lagi jin main kacau ke. Tuan-tuan, ni jaga-jaga kita kata. Benda-benda yang permintaan kita minta kepada Allah, bukan kita minta kepada makhluk. Terutama tuan-tuan yang lagi buruk, minta kepada syaitan, minta kepada jin. Jin tuan-tuan, kalau kita sekali minta dekat dia, dia bohong kita, dia suruh kita buat perkara-perkara yang mana tuan-tuan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang dia nak kebai, jin kata hang nak kebai boleh, hampir sembelih kambing gelap, kambing hitam, ambil darah dia, lumuk kat badan. Tu kebayar tu. Kan? Kita pun buat lumuk. Apa hukum lumuk darah kat badan tanpa ada hajat? Haram, mana boleh buat. Tapi haram tu dah tuan-tuan, jin akan berlakon jadi kebay. Dia kata ni kalau nak ayat pengasih ke apa ke, tulis ayat Quran, guna darah ayam warna hitam. Kawan tu pun pergi sembelih ayam, ambil darah, tulis ayat Quran. Ayat Quran tulis pakai darah. Haram, mana boleh buat. Tapi bila dia buat benda tu tuan-tuan, jumpa ayat pengasih, dan yang si perempuan tu suka kat dia.
Ngalah kali bila mana tuan-tuan dia pun percaya. Oh, boleh jadi noh. Oh, boleh buat noh. Percaya dengan yang jin buat tu. Akhir tuan-tuan, pegangan dia kepada jin, dia tak nampak dah kebesaran yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, yang boleh kita ambil daripada peristiwa Nabi ni, Nabi naik ke langit sampai ke langit yang ketujuh, Nabi tengok macam manakah besarnya kerajaan Allah Subhanahu wa taala ketika tu. Dan tuan-tuan, setiap dalam langit yang ada ni, Nabi tengok para malaikat ada yang ibadah kepada Allah hanya berdiri sahaja, berdiri, tak rukuk-rukuk, berdiri sahaja. Ada yang Nabi tengok para malaikat ketika tu hanya rukuk sahaja, daripada mula penciptaan sampai hari kiamat rukuk sahaja ibadah dia. Ada yang tuan-tuan Nabi tengok malaikat dalam keadaan sujud daripada mula penciptaan sampailah di akhir penciptaan. Sehinggalah tuan-tuan bila Nabi sampai ketika tu, malaikat tadi panggung kepala dan menjawab salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sujud balik. Yang ni lah tuan-tuan, kata para ulama, pasal apa kita sujud dua kali? Sujud kali pertama, bangkit, sujud balik, sebagaimana yang dilakukan oleh para malaikat ketika tu. Yang sujud, Nabi datang, dia panggung kepala, tak pernah panggung kepala sebab Nabi mai hormat kepada Rasulullah. Kemudian Nabi sujud, dia sujud balik ketika tu. Ini yang berlaku di langit. Para malaikat yang cukup banyak ketika tu, yang tidak lain hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi naik ke atas kursi Allah Subhanahu wa taala dibawa oleh malaikat. Nabi dibawa naik ke Sidratul Muntaha. Tuan-tuan, arasy Allah, naik atas lagi Sidratul Muntaha. Ketika tu tuan-tuan, kata malaikat, ya Rasulullah, aku takat ni sahaja. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Jibril, takkanlah seorang kekasih dia nak tinggalkan kekasih dia dalam keadaan seorang-seorang. Aku kat langit ni bukan tempat aku ni, aku pun tak kenal tempat ni, tak tahu. Takkan hang nak tinggal aku kot? Jadi korang gitulah bahasa dia. Takkanlah seorang kekasih meninggalkan kekasih dia dalam keadaan tuan-tuan terhoyong hayang ni. Kata Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, likulli minna maqamun ma'lum. Di antara kita dua ni ada peringkat-peringkat maqam dia. Kata Jibril alaihissalam, iza anta taqaddamta ikhtaraqta wa iza ana taqaddamtu ihtaraqtu. Wahai Rasulullah, kalau engkau berjalan atas lagi, engkau akan boleh lepas. Ikhtaraqta, boleh lepas, pelik, ikhtaraqta. Tapi kalau aku berjalan lagi naik ke atas, ihtaraqtu, aku akan terbakar. Kata Jibril alaihissalam, aku tak boleh takat ni ya. Maqam aku takat ni ya. Sidratul Muntaha tuan-tuan adalah makhluk yang terakhir ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad naik atas lagi daripada Sidratul Muntaha ketika tu. Atas lagi dari Sidratul Muntaha. Tempat apa ni? Wallahu alam. Tak tahu tempat apa. Siapa pun tak tahu, malaikat pun tak tahu ketika tu. Tak dapat diceritakan. Atas daripada Sidratul Muntaha. Tuan-tuan bayangkan Nabi ketika tu naik di atas langit tuan-tuan, lebih tinggi daripada malaikat Sidratul Muntaha. Ketika tu Nabi dalam keadaan tuan-tuan memakai selipar Rasulullah. Selipar capal tu. Kan, selipar capal. Dan tuan-tuan, selipar capal Nabi tu yang biasa ya, buruk biasa ya. Tapi tuan-tuan, disebabkan selipar capal tu Nabi yang pakai, naik ke langit Sidratul Muntaha tuan-tuan, lebih tinggi daripada malaikat. Lebih tinggi daripada malaikat. Lebih tinggi daripada seluruh makhluk yang ada. Kasut Nabi tu lebih tinggi dari seluruh makhluk yang ada. Sebab apa? Kasut Nabi tu tuan-tuan diangkat darjat tinggi sampai tara tu sebab kasut tu dipakai oleh Nabi. Ada nisbah dengan Nabi. Maka tuan-tuan, kita kalau nak mulia kena ada nisbah dengan Nabi. Sebagaimana tuan-tuan Al-Quran ni, tuan-tuan tengok Quran ni. Quran tuan-tuan, apa hukum kita pegang kulit ni? Hukum pegang kulit macam pegang Quran, wajib kena ada wuduk. Tapi kulit Quran tuan-tuan, kalau dah terpotong, ni potong kulit Quran ni, duduk di hujung sana, tuan-tuan pegang kulit Quran yang dah terkoyak, apa hukum dia? Hukum walaupun tanpa ada wuduk boleh pegang. Tali Quran, tali ada ni. Tali tak ada. Tali Quran tuan-tuan, kalau melekat dengan Quran, tuan-tuan pegang tali Quran tu wajib kena ada wuduk. Wajib ada wuduk, no? Kalau tali Quran terpotong, Quran duduk di hujung sana, tuan-tuan pegang tali Quran tu tanpa ada wuduk pun boleh.
Sebab bila mana sesuatu yang melekat dengan Quran, ia juga dikira sebagai Quran. Kulit ni tuan-tuan, dia bukan Quran, tapi disebabkan dia melekat dengan Quran, darjat dia sama macam Quran. Tali bukan Quran, tapi bila mana melekat dengan Quran, darjat dia sama macam hukum Quran. Maka tuan-tuan, kasut selipar Nabi Muhammad tu kasut biasa je, buruk je. Tapi disebabkan dipakai oleh Rasulullah tuan-tuan, naik lebih tinggi daripada seluruh makhluk yang ada, lebih tinggi daripada malaikat, lebih tinggi daripada Sidratul Muntaha. Maka tuan-tuan, kita yang ada pada hari ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan nakkan satu kemuliaan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, kena nisbahkan diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nisbah dengan cara macam mana tuan-tuan? Kena kenal Nabi, kenal sejarah Nabi, tahu nama Nabi, sayang dekat Nabi. Tuan-tuan, kita memperjuangkan perjuangan Nabi. Ni barulah kita akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni Quran kena selalu pegang, kena selalu baca, barulah kita akan diangkat darjat. Tapi kalau Quran kita buang, Quran kita jauh tuan-tuan, ketika tu kita akan dihina. Sebagaimana tuan-tuan, kulit Quran yang telah pun terpotong daripada Quran, kita pegang kulit walaupun tanpa ada wuduk, sebab kulit tu bukan lagi Quran. Nampak tak? Kasut yang walaupun biasa tapi diangkat darjat oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih tinggi daripada seluruh makhluk yang ada. Tuan-tuan, Nabi pun turun, terima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala 50 waktu turun. Tuan-tuan, jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, minta untuk dikurangkan. Naik turun, naik turun, naik turun, sampailah tinggal lagi 5 waktu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para malaikat, bersaksilah kamu semua bahawasanya di kalangan umat Muhammad, walaupun mereka melakukan 5 waktu sahaja solat, tetapi aku berikan ganjaran sama seperti mana 50 waktu semayang. Semayang 5 waktu ya, tapi ganjaran pahala sama macam yang asal 50 waktu. Allahu Akbar. Ini untuk umat Nabi Muhammad sahaja. Nabi turun ke bumi tuan-tuan, balik ke Mekah ketika tu dalam keadaan belum lagi subuh, masih malam yang sama. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Tuhan menggunakan perkataan lailan, Tuhan tak menggunakan perkataan lailatan. Beza antara dua ni, lailan dengan lailatan. Lailan bermaksud sebahagian malam, bukan malam yang penuh. Lailatan, malam yang penuh. Ni beza pemahaman dalam bahasa Arab. Sebahagian malam, tak subuh lagi ketika tu. Sehinggalah tuan-tuan, Nabi Muhammad ketika mana sampai ke Makkahul Mukarramah, dan ketika tu waktu subuh, Nabi tak main subuh lagi, sebab tak diajarkan macam manakah salat subuh. Sampai Rasulullah SAW diajarkan oleh para oleh malaikat Jibril ketika salat zuhur. Salat zuhur, salat yang pertama. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Sampai esok. Hari yang pertama, kata malaikat, yang ni adalah waktu yang terawal. Malaikat datang pada waktu yang awal. Awal-awal masuk waktu. Zuhur lah pukul 1:30 kan? Lebih kurang lah 1:21. Malaikat turun pada hari yang pertama 1:21, turun ajak Rasulullah. Hari yang asar pertama 5:54, asar pula 4:27, maghrib 7:28, isyak 8:38, subuh 5:54. Malaikat turun pada awal waktu. Hari yang kedua, malaikat turun di akhir waktu. Akhir waktu. Kemudian kata Rasulullah, antara waktu kemarin, zuhur kemarin yang awal, zuhur hari ni yang kemudian, antara dua waktu ni, ini adalah waktu zuhur yang boleh solat pada mana-mana waktu. Waktu yang muwassa', no? Maka tuan-tuan, Rasulullah SAW pun lalu ajarkan kepada kita yang ada pada hari ni bagaimanakah cara solat yang sebenarnya. Maka tuan-tuan, sampailah kita ke Makkahul Mukarramah, dah balik ke tempat yang asal. Tuan, jadi saya rasa cukuplah takat tu. Kita boleh ambil istifadah daripada peristiwa Isra' dan juga Mi'raj Rasulullah SAW, dan kita boleh ambil beberapa pengajaran daripada kisah Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan tuan-tuan ianya menjadi kebaikan untuk kita semua, dan tuan-tuan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkatan, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ambil peluang, bulan Rajab ni adalah merupakan bulan permulaan untuk kita meningkatkan amal ibadah kita.
untuk kita nak tuai ketika mana Ramadan. Bulan Rajab adalah bulan tanam. Bulan Sya'ban adalah bulan tuai, bulan siram. Dan juga bulan Ramadan adalah bulan tuai. Maka tuan-tuan, kita nak masuk ke bulan yang cukup besar. Maka bulan Rajab adalah bulan istighfar, bulan yang kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kisah peristiwa Isra' dan Mi'raj, walaupun tidak keseluruhan, tapi saya sentuh tentang beberapa poin-poin penting tentang kejadian yang berlaku ke atas batang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang boleh kita ambil pengajaran dan boleh untuk kita ambil istifadah daripada perkara tersebut. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Saya buka pun kalau tuan-tuan ada persoalan ke, ada pertanyaan ke, sila. Kalau ada nak tanya. Ya, sila. Waalaikumsalam. Borok. Baik, tentang kenderaan borok. Baik. Tentang kenderaan borok. Borok, tuan-tuan, adalah merupakan satu binatang yang Allah Taala ciptakan daripada cahaya. Borok, tuan-tuan, ketika mana dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke bumi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, borok dia kecil sikit daripada kuda, besar sikit daripada keldai. Kecil sikit kuda, besar sikit keldai. Boleh bayanglah, serupa macam baral lah kot. Baral, tuan-tuan, kacukan antara kuda dan keldai. Itu baral. No? Jadi Nabi kata macam itulah keadaan dia, besar dia punya buraq tu. Tuan-tuan, Nabi naik di atas buraq dan kata Rasulullah, dia punya langkah buraq ni sejauh mata memandang. Tuan-tuan pergi dekat padang, pergi dekat laut, tengok jauh mana mata kita boleh pandang. Macam itulah dia punya langkah panjangnya buraq. Itu dah lebih kurang maksud kata Rasulullah, panjang langkah buraq tu adalah sejauh mata memandang. Laju lah, sap laju. Dalam keadaan laju-laju macam tu, tuan-tuan, Nabi sempat melihat 18 peristiwa lebih kurang yang berlaku ketika mana peristiwa Isra' yang Nabi bersama dengan malaikat ketika tu. Sehingga tuan-tuan, Nabi bila sampai dekat Baitul Maqdis, Nabi ikat buraq. Nabi tak lepas buraq. Tanda kata apa, tuan-tuan? Kena bertawakal. Tawakal pun kena usaha. Tak tadilah kan, tawakal tinggal rumah, kenalah kunci. Borok ni walaupun Allah perintah ke tuan-tuan ikut Nabi, ikut arahan Nabi, tapi Nabi tetap juga ikat borok dekat tiang yang ada dekat Baitul Maqdis. Jadi ni tanda kata satu orang tu bila mana dia usaha, dia kena tawakal. Dan tawakal perlukan pada usaha. Seperti mana borok yang ada tadi lah. Jadi yang tu sikitlah cerita tentang borok yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari segi bahasa, tuan-tuan, borok datang daripada perkataan al-barqu. Al-barqu ni maksudnya kilat. Kilat yang menyambar ni, kilat zong, kilat guruh tu. Tu al-barqu, kilat. Tapi tuan-tuan, ni borok. Maka tuan-tuan tak lari daripada apa yang kita bincangkan. Borok diciptakan oleh Allah daripada cahaya. Kelajuan dia ni sejauh mata memandang. Tuan-tuan tengok macam mana cepatnya guruh, laju daripada langit turun ke bumi, laju ketika dia sambar laju, tak heran. Maka tuan-tuan, apa yang Allah ciptakan untuk Nabi lebih hebat daripada kita tengok lajunya kilat yang menyambar. Lagi laju buraq tadi ni, sebab kekuasaan yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memperjalankan hamba dia. Wallahu a'lam. Ya, istilah? Istilah apa? Kursi, ya, okey.
Baik-baik. Jadi minta untuk jelaskan kursi Allah, sebab takut kalau tak jelaskan dengan baik menyebabkan orang salah faham. Kursi ni, orang ingat kursi ni. Ni kursi yang saya duduk ni. Kursi. Ni pun kursi juga. Kursi Allah bukan bermaksud kursi yang macam saya duduk ni. Kursi Allah tuan-tuan bermaksud adalah satu kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang cukup besar. Yang cukup besar ketika tu. Bukanlah bermaksud tuan-tuan Allah duduk atas kursi. Kursi, kira Allah duduk atas tu lah. Tak. Kan? Allah tak perlukan kepada duduk. Allah tak perlukan kepada tempat. Kursi Allah, arasy Allah menunjukkan bahawa kerajaan Allah Ta'ala yang cukup besar. Ini yang dimasukkan. Cuma bila saya sebut kursi, tuan-tuan, sebab berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut itu kursi Allah. Dua hadis yang berbeza, satu kursi Allah, yang kedua arasy Allah Subhanahu wa taala, kan? Jadi kursi bukan bermaksud kursi ni, tapi kursi ni bermaksud tuan-tuan adalah satu ciptaan Allah yang cukup besar, kerajaan Allah Subhanahu wa taala ketika tu. Wallahu a'lam. Masih ada lagi? Habis no? Cukuplah takat tu tuan-tuan. Jadi kita harapkan mudah-mudahan perbincangan kita malam ni akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita boleh ambil beberapa istifadah. Tuan-tuan, kalau dapat 10 perkara, tuan-tuan amalkan 10 perkara tu. Paling kurang apa tuan-tuan? 3 lah kita kata. Ambil yang 3 tu pun tak apalah. Jangan tuan-tuan bila mana saya cerita 10, tuan-tuan pun yang ingat 3 ya, keluar-keluar kasut hilang. 3 tu pun hilang. Tak ingat apa balik rumah. Tak jadi ya. Jadi tuan-tuan, kita kena ingat, dan mudah-mudahan tuan-tuan kita boleh beramal dengan apa yang diceritakan tadi, ibrah pengajaran daripada kisah peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وعلم الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Tertangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah.